Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani bersama saya Najib Aruf dan kita masih lagi bersiaran di Davos, Switzerland untuk World Economic Forum 2024. Sudah pasti banyak yang kami bawakan di Astro Awani dan juga astroawani.com. Kita melihat kepada aspek yang dibincangkan, topik yang dibincangkan di sini, dan kesemua ini ada digariskan dalam laporan risiko global 2024 yang dikeluarkan oleh WEF. Dan sudah pasti AI, Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan, antara perkara yang menjadi tumpuan besar dan juga hangat di WEF 2024 ini. Tetapi kita juga melihat dalam kesemua ini berlaku dan juga diskusi ini berlaku dalam konteks dan juga kerangka semasa ketegangan geopolitik dunia yang melanda pada ketika ini. Bagaimana kita fahami dalam konteks sejarah tersebut apa yang kita pelajari dan bagaimana konteks sejarah ini harus dijadikan juga sandaran ketika negara-negara berdepan dengan ketidaktentuan geopolitik ini dan juga mencatur pergerakan mereka, dasar mereka dan juga mencari penyelesaian kehadapan dalam konteks tersebut. Dan juga sebelum fokus itu juga tidak hanya terarah pada geopolitik, tapi juga fokus itu akhirnya akan juga kembali kepada isu-isu yang mendesak, termasuk juga AI, keselamatan makanan dan juga perubahan iklim dan sebagainya yang turut digariskan sebagai antara risiko utama. Itu yang ingin kita bincangkan dalam episod pada kali ini. Saya berbesar hati kerana tetamu kita pada waktu ini adalah Profesor Dr. Farish Ahmad Noor, Profesor di Fakulti Sastra dan juga Sains Sosial Universiti Malaya. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami di Davos Switzerland ini. Okey, pertama sekali kalau kita melihat macam saya buat pembukaan tadi, fokus adalah melihat kepada faktor ekonomi dan sebagainya, tapi geopolitik juga memainkan peranan yang penting di sini. Dalam konteks sejarah, kalau boleh kita bawakan terlebih dahulu, pertama sekali, sejak pandemik COVID-19 sebagai contoh, banyak reality check yang kita belajar tentang kelemahan kita, ruang penambahbaikan yang kita perlukan dan sebagainya. Bagaimana dalam konteks sejarah global sebagai contoh untuk kita melihat perkara ini, mengambil kira kesannya terhadap masyarakat, ekonomi dan juga geopolitik, adakah cukup kita fahami kesannya dan adakah ini diadaptasi dan juga diimplementasikan ke dalam merencanakan dasar-dasar di peringkat global secara amnya? Saya rasa pertamanya apabila kita bincang tentang sejarah dan apakah gunanya sejarah sebagai satu disiplin, ya, apa yang kita dapat belajar daripada sejarah, kita nak kena tekankan pendekatan yang kita ambil apabila kita menulis dan membaca sejarah, dan saya rasa yang penting adalah kita mesti terima hakikat bahawa wacana sejarah itu sendiri, ya, ini bukan mitos, ya. Dan kita mesti mula dengan bertanya soalan, kenapakah kita belajar daripada sejarah? Apa yang kita ingin belajar daripada sejarah itu? Karena kalau kita melihat sejarah itu sebagai satu cerita yang menghiburkan atau yang menyenangkan hati, saya rasa itu bukan lagi sejarah tapi menjadi nostalgia dan propaganda. Sejarah, walau kita suka atau tidak, nak atau tidak, sebenarnya mempunyai banyak juga pelajaran yang agak susah diterima, pahit, ya, kerana bagi saya sebagai seorang yang meneliti sejarah era kolonial di rantau Asia, rantau kita Asia Tenggara, itu merupakan sejarah yang mengandungi banyak episod-episod yang menyedihkan, ya, kolonialisasi, imperialisme dan lain-lain lagi. Tetapi kesan sejarah itu kita tak dapat lari daripada sejarah, kerana dunia yang kita ada pada waktu ini, kita hidup di era zaman pasca kolonial. Tetapi hakikatnya adalah peta politik dunia, ya, pentas politik antarabangsa yang kita telah terima ini, yang kita warisi ini telah dibentuk pada zaman kolonial, dan oleh kerana itu kesan dan dampak kolonialisme itu masih dapat dirasa hingga ke hari ini. Tadi Najib bangkitkan soalan COVID. COVID ini merupakan satu contoh yang baik. Apabila berlakunya pandemik COVID itu, kita lihat ketidakadilan yang wujud dalam konteks politik antarabangsa, di mana negara-negara yang memerlukan vaksin itu tidak mempunyai akses, tidak mempunyai keupayaan untuk membeli vaksin, untuk mendapat vaksin itu, dan ini semua negara-negara miskin. Dan kemiskinan ini wujud bukan secara semula jadi, ya. Kemiskinan ini tak jatuh dari langit. Kemiskinan, khususnya kemiskinan negara, itu adalah satu yang direka, dibuat. Dan di sini kita lihat proses-proses lembaga-lembaga, institusi-institusi itu termasuklah, ya, sistem ekonomi sedunia yang telah wujud daripada zaman kolonial kapitalisme lagi dan masih mempunyai peranan yang penting dalam menentukan kedudukan, ya, semua negara-negara yang ada di dalam konteks pentas politik antarabangsa zaman ini. Jadi negara-negara miskin, negara-negara selatan, negara Afrika dan Asia Tenggara, Asia dan Amerika Latin yang telah dibentuk, ya,
melalui proses kolonialisme yang bersifat eksploitatif itu, sekarang ini kita merasa dampaknya, ya. Dan ya, kelemahan ekonomi yang kita menghadapi itu semua telah wujud daripada abad ke-19 lagi. Jadi oleh kerana itulah saya rasa sejarah itu sangat penting. Kita nak kena belajar daripada sejarah, kerana kita nak kena faham bagaimanakah kita sampai ke zaman ini, ya. Dan ini bukan satu jalan yang lurus, malah jalan yang ada banyak lekuk-lekuknya dan banyak proses-proses yang perlu diteliti. Jadi apabila kita bercakap tentang sejarah itu bukan setakat menghafal tarikh nama-nama, tapi untuk memahami bagaimana proses-proses yang melibatkan proses ekonomi, proses politik itu wujud dalam konteks masa yang bergerak, ya, mengikut zaman. Dan saya rasa di situlah apabila kita sekarang di WEF di Davos ini, kita lihat banyak perbincangan tentang masalah iklim, masalah ekonomi, ketegangan politik dan lain-lain lagi. Semua isu-isu ini ada sejarahnya. Ya, oleh kerana itulah saya harap kita, itu masyarakat umum, ya, kita patut peka kepada sejarah. Dan yang saya khawatir sebagai seorang sejarawan adalah di seluruh dunia, ini bukan masalah khusus Malaysia, tapi di seluruh dunia, ramai antara masyarakat itu buta huruf, buta sejarah, ya, historically illiterate. Dan saya rasa ini merupakan satu masalah yang amat serius, kerana kalau kita tak tahu sejarah, kita tak kenal sejarah, jadi kita tak akan dapat menjawab soalan kenapakah kita berada di sini pada saat ini, ya. Bagaimana kita datang ke sini, kerana kita dah lupa proses-proses yang membawa kita ke sini. Prof, bagaimana kita melihat dalam konteks Asia Tenggara ataupun Asia Tenggara secara keseluruhannya? Kerana di Asia Tenggara sebagai contoh, dalam konteks apa yang Prof sebutkan tadi, negara-negara yang dijajah ini, sejarahnya, kebanyakan negara yang menjajah kita di rantau ini adalah negara-negara yang sama. Banyak perkara yang kita pelajari sejak beratus tahun yang dulu. Apabila kita berada pada tahap sekarang, kemajuan yang kita capai sekarang dengan integrasi yang kita ada, sama ada dalam konteks ASEAN ataupun Asia Tenggara secara keseluruhannya, kita berdepan dengan cabaran yang lebih besar dari sudut geopolitik dengan pengaruh kuasa besar Amerika Syarikat dan juga China yang menjadikan kita sebagai gelanggang mereka pada ketika ini. Bagaimana kita melihat apa yang kita pelajari dari zaman kita dijajah tersebut sehingga ke tahap ini yang kita pelajari dan juga kita berada pada tahap ini, dan untuk bergerak ke hadapan, berdepan dengan dua kuasa besar ini untuk kita mencatur pemahaman kita dan juga reaksi kita kepada kedua-dua kuasa besar ini. Okey, pertamanya kalau kita nak belajar dari sejarah, ya, kita nak kena tahu dahulu apakah kata-kata, apakah kosakata, vocabulary yang kita patut guna, ya. Seringkali apabila ketegangan antara Amerika dan China itu diceritakan dalam berita, kita dapat dengar atau baca, ya, istilah yang digunakan, ya, perbandingan yang selalu dibuat adalah perang dingin. Jadi selalu kita mendengar perang dingin kedua, ya, Cold War 2.0. Saya rasa itu satu pendekatan yang salah, tidak tepat, kerana pada masa Perang Dingin itu, konflik yang berlaku daripada tahun 40-an hinggalah ke tahun 1989 itu, ini perbezaan ideologi, ya. Konflik yang wujud itu adalah kerana ketegangan politik antara Amerika, Rusia dan China, kerana perbezaan ideologi antara dua ideologi, iaitu kapitalisme dan komunisme. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku di masa ini di rantau kita, China, walaupun merupakan satu negara yang secara resmi dianggap negara komunis, ya, dengan satu parti, iaitu Parti Komunis China yang memerintah di sana, tapi dari segi ekonominya, ya, cara bagaimana China mengurus ekonominya, itu kita lihat bahawa itu merupakan satu ekonomi kapitalis, ya. Nah, bilakah ini berlaku, ya? Kalau kita melihat balik, merujuk balik kepada sejarah, ya, zaman di mana negara-negara kapitalis bersaing antara satu sama lain dalam ruang yang sama, ya, ini pertentangan ekonomi, ya, adalah era kolonialisme abad ke-17, 18, 19, ya. Apabila kita dijajah dulu, apabila Britain, Belanda, Spanyol, Portugal, Perancis, ya, negara-negara Eropah ini datang ke Asia dan Afrika, ya, untuk menjajah, ya, pembinaan empire itu, ya, didorong oleh kehendak kapital, iaitu untuk mencari pasaran yang baru dan untuk mencari kekayaan di luar negeri, kerana sebenarnya sebab negara-negara ini, salah satu antara sebab negara-negara Eropah ini menjadi kuasa-kuasa imperial adalah konflik politik di Eropah sendiri, ya, kerana
England, Belanda, Perancis bersaing di Eropah, dan untuk memperkuatkan lagi kedudukan mereka di pentas politik Eropah, mereka membina empire mereka di luar, di Asia Selatan, di Asia, di Afrika, di Amerika Selatan, dan pembinaan empire itu sebenarnya mencerminkan konflik yang berlaku di Eropah. Nah, buat saya apa yang berlaku di masa ini apabila kita lihat China dan Amerika, dan juga mungkin tak lama lagi India dan Eropah ya masuk dalam gelanggang yang sama, ini adalah persaingan antara kuasa-kuasa yang dari segi ideologi ni ya sama. Ya. Jadi itu perbandingan yang kita patut buat. Ya. Apa yang kita dapat belajar dari ini adalah kita lihat bagaimana apabila kita, iaitu rantau kita dan negara-negara di Asia Tenggara itu dijadikan catur ya dalam satu percaturan politik ya. Di situlah kita telah sampai ke satu keadaan yang agak membahayakan ya, kedaulatan kita dan kedudukan pendirian kita di pentas politik antarabangsa. Tapi kita mesti ingat bahawa persaingan kolonialisme dan neokolonialisme ini ya, seringkali kalau kita lihat menonton filem tentang era kolonialisme, ada aringan-aringan konflik, perang, tapi kita lupa bahawa kolonialisme moden ini ia tak semestinya tergantung kepada kekerasan ya. Kerana kolonialisme moden ini ia perlukan keadaan yang damai, kerana apabila adanya kedamaian itulah barulah ya untung itu dapat meraup untung. Jadi proses yang digunakan, taktik-taktik yang digunakan itulah taktik-taktik yang halus, di mana masyarakat yang dijajah itu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam penjajahan mereka sendiri. Dan di situlah wujudnya peluang pelaburan dan lain-lain lagi. Nah, buat negara-negara seperti, bukan hanya Malaysia, tapi negara-negara kecil dan sedang di rantau kita di Asia Tenggara, tak dapat dinafikan bahawa kita sekarang ini adalah sebahagian daripada masyarakat negara-negara antarabangsa, ya, the world community. Suka tak suka itu realitinya. Kita tak dapat menarik diri, ya, atau menjauhkan diri kita daripada arena politik global dan ekonomi global ini. Tetapi kita juga perlu faham bahawa ini adalah satu pentas di mana ketidakadilan itu telah menjadi sebahagian daripada sistem itu sendiri. Ya. Jadi Malaysia kalau lihat tahun 80-an, 90-an, ya, pendirian yang diambil oleh Malaysia adalah satu pendirian yang realistik, ya, dan satu pendekatan yang dibentuk oleh kefahaman kita tentang sejarah kita sendiri, kerana kita telah mengalami ini. Ini bukan satu yang baru, ini bukan satu fenomena yang baru. Jadi sekali lagi kita lihat bahawa rantau kita Asia Tenggara telah menjadi satu pentas ya untuk pertarungan antara kuasa-kuasa besar. Tapi ini pernah berlaku ya pada era Perang Dingin ya. Asia Tenggara itu dianggap second front in the war against communism. Dan kita, negara-negara kecil, kitalah yang menjadi proksi-proksi untuk konflik ini. Jadi kita patut was-was dan faham bahawa ya, memang kita tak dapat menafikan bahawa ini realiti politiknya, tapi janganlah kita masuk ke dalam arena ini dengan buta ya. Kita nak kena peka, nak kena faham sejarah dan apa yang kita dapat belajar dari bersejarah. Banyak sebenarnya teladan dan pelajaran yang ada di sana. Itu juga cabarannya, Prof. Kerana apa pun yang kita belajar dari sejarah tersebut, seperti yang Prof sebutkan tadi, tapi pada hakikatnya realiti semasa ada kalanya sukar berdepan dengan kuasa besar seperti China dan sebagainya. Prof menyentuhkan tadi bagaimana penjajahan itu bukan soal kekerasan, tapi juga bagaimana pengaruh dari segi pelaburan. Ini juga China gerakkan, Belt and Road Initiative dan sebagainya. Bagaimana untuk kita berdepan mencari keseimbangan? Sebab ada kalanya perkataan ini mudah disebut, mencari keseimbangan dan bersifat neutral dalam banyak perkara. Tapi pada akhirnya ini juga memberikan kesan dan juga kita perlu memihak kepada satu pihak. Untuk negara-negara seperti Malaysia, rantau ini berdepan dengan pengaruh China dalam konteks mereka mengembangkan pengaruh mereka dalam pelaburan dan sebagainya, ekonomi. Amerika Syarikat masih lagi dengan cara mereka dan sebagainya. Bagaimana untuk strike a balance ini? Saya rasa seperti yang anda sebut tadi kan, amat mudah untuk kita menyebutnya bahawa kita ingin keseimbangan, tetapi realitinya adalah negara-negara yang kecil dan sedang dia sebenarnya pilihan yang ada pada kita itu tak banyak. Our options are limited, limited, dan batasan-batasan dan halangan-halangan yang dihadapi oleh kita itu adalah ditentukan oleh sistem politik antarabangsa. Ya. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, kita juga tak dapat
mengecualikan diri kita. Kerana suka tak suka, kita telah menjadi sebahagian daripada sistem politik antarabangsa ini. Jadi inilah saya rasa satu soalan, satu dilema yang dihadapi bukan hanya oleh Malaysia tetapi oleh semua negara-negara yang ada di rantau kita. Mungkin salah satu langkah yang dapat diambil adalah untuk memupuk semangat solidaritas antara negara-negara bangsa Asia Tenggara. Kerana sekarang ini kita lihat apa yang berlaku di Asia Tenggara, malangnya adalah negara-negara Asia Tenggara sendiri bersaing antara satu sama lain untuk mendapat pelaburan dan lain-lain lagi daripada negara-negara luar. Nah, apabila itu berlaku, maka ini bermakna bahawa rantau kita Asia Tenggara itu tak mempunyai satu suara. Ini tak, saya tak semestinya setuju kalau kita nak mewujudkan satu Asia Tenggara yang bersifat homogen tetapi sekurang-kurangnya kita dapat bekerjasama dan patut bekerjasama dengan jiran-jiran kita, dan kita patut sedar bahawa dilema yang dihadapi oleh Malaysia ini bukanlah satu masalah yang khusus kepada Malaysia saja, tapi ini masalah yang sama yang dihadapi oleh semua negara-negara kecil yang ada di rantau kita. Jadi mungkin salah satu langkah, kenapa kita dijajah dahulu? Kerana negara-negara Asia Tenggara, kerajaan-kerajaan yang ada di Asia Tenggara pada waktu itu tidak menyokong satu sama lain, malah membantu kuasa-kuasa penjajah itu untuk menjajah jirannya. Kita lihat. Nah, di sinilah kita lihat mentaliti begini, apa yang kalau dalam bahasa Inggerisnya short term mindset. Untung hari ini tapi rugi esok. Jadi saya rasa di sinilah kenapakah kita di rantau ini tidak belajar daripada sejarah kita sendiri, dan kita patutnya lebih tahu kerana ini sejarah kita. Tapi saya rasa apabila saya nak bercakap tentang sejarah ini, masalah yang dihadapi oleh akademik atau sejarawan seperti saya adalah kita bersaing dengan apa? Dengan TikTok, dengan social media, dengan video game dan lain-lain lagi. Nah, oleh kerana itulah saya rasa sebagai seorang akademik, khususnya akademik yang dalam bidang sejarah, saya amat kecewa dan khawatir tentang masa depan kita, kerana kalau masyarakat kita sendiri tak menghargai sejarah kita dan tidak kenali sejarah kita sendiri, bagaimanakah kita nak cari jalan, nak mengatur strategi kita untuk menghadapi cabaran-cabaran yang akan datang. Kerana selain daripada saingan antara kuasa-kuasa besar ini, saingan politik ini juga wujud dan berlaku pada masa di mana ada wujudnya teknologi-teknologi yang baru. Dampak AI yang anda sebut tadi, ini akan mengubah cara bagaimana kita hidup dan bekerja untuk generasi yang akan datang. Banyak bidang-bidang kerja yang kita anggap stabil dahulu, kerja cikgu atau kerja kerani di bank dan lain-lain lagi, kemungkinan besar bahawa bidang-bidang ini akan hilang dan digantikan dengan teknologi yang baru. Apakah kita sedia? Apakah masyarakat kita sedia untuk menghadapi cabaran-cabaran begini? Dan balik kepada sejarah. Kalau kita melihat, kalau kita mengkaji kembali sejarah, perubahan ini sebenarnya bukan satu yang baru. Masyarakat kita telah berubah daripada abad ke-19 lagi dengan wujudnya teknologi yang baru yang mengganti teknologi yang lama. Hanya apa yang berlaku, saya rasa dewasa ini adalah proses perubahan ini berlaku dengan begitu pesat dan cepat. Dan tragedinya ini, iaitu negara-negara yang kecil tidak diberi masa untuk mengadaptasikan diri mereka, untuk menyediakan masyarakat mereka untuk cabaran-cabaran yang baru ini. Dan oleh kerana itulah saya rasa kita agak terdesak. Ya, saya suka bila Prof menyentuh banyak perkara, termasuk juga dari segi di peringkat rantau ini, persaingan kita itu menidakkan kerjasama yang harusnya wujud. Itu pertama. Kedua adalah bagaimana negara-negara kecil ini tidak diberikan peluang untuk memahami satu perkara. Kalau macam dalam konteks AI kita berbincangkan sebelum ini, kapasiti itu tidak sempat kita bina. Negara-negara lain sudah memegang kuasa tersebut. Tetapi dalam konteks di rantau ini, kerjasama yang kita laungkan di bawah Panji ataupun kerjasama ASEAN itu nampak indah, tapi pada masa sama kita dengar juga dalam banyak isu mereka bersifat neutral. Bagaimana untuk kita melihat bahawa dalam konteks ASEAN khususnya, sejarah kita sama, kita pelajari banyak benda sejak beratus tahun, dan seharusnya kita bergerak dan juga berdepan dengan kuasa besar itu seharusnya bersama dan juga mungkin keluar sedikit dari zon neutral tersebut dalam menentukan hala tuju ekonomi kita. Pandangan Prof melihat kepada peranan ASEAN itu harus lebih diperkasakan atau bagaimana keadaan? Kalau kita tinjau kembali kepada budaya politik yang wujud
di rantau kita pada zaman pra-kolonial dulu, ya, kita lihat bahawa hampir semua, ya, negara-negara dan negeri-negeri yang wujud pada zaman kuno itu, zaman pra-kolonial pada waktu itu merupakan ekonomi yang kecil yang bergantung kepada perdagangan. Kerana itulah kalau kita lihat sejarah Asia Tenggara, ya, negara-negara yang wujud di Asia Tenggara tak pernah menjajah dan menyerang negara-negara lain. Malah kita yang dijajah, kita yang menyerang. Kenapa? Kerana kita sedar bahawa kedudukan kita, ada dua faktor yang penting, ya, yang menentukan budaya politik yang wujud di rantau kita, iaitu geografi dan demografi. Bilangan penduduk kita kerana kita bukan negara yang besar. Dan juga geografi kita kerana kita bersifat kepulauan, ya, archipelago, yang terletak antara benua besar, ya, India, China, Eropah dan lain-lain lagi. Jadi itu saya rasa telah membentuk budaya politik yang wujud yang bersifat realis, ya, di mana kita pragmatik, sangat-sangat pragmatik. Tetapi salah satu kekuatan, ya, kelebihan yang ada pada kita adalah sifat realisme ini telah mendorong kerajaan-kerajaan yang wujud pada zaman pra-kolonial itu untuk mengekalkan keadaan yang damai selama yang mungkin. Kerana kita tahu bahawa peperangan itu, mana-mana konflik, ya, akan mempunyai dampak yang besar dan berat, ya, kepada ekonomi kita daripada dulu lagi. Ini berubah apabila kita dijajah, kerana kerajaan-kerajaan negeri-negeri Asia Tenggara itu tertarik dan kita dibahagikan, ya. Jadi Malaysia, Burma dimasukkan dalam konteks Empire Inggeris, Indonesia dimasuk dalam konteks Empire Belanda dan lain-lain lagi. Jadi apa itu berlaku, hubungan kita antara berjiran itu putus, ya. Jadi hingga ke hari ini, apabila kita bercakap tentang ASEAN, ya, ASEAN telah wujud daripada tahun 1967, ya. Tapi kenapakah hingga hari ini rasa bahawa kita ini masyarakat ASEAN, masyarakat Asia Tenggara itu masih tidak begitu kuat? Kita tak terasa. Nah, kita sekarang di Davos, di Switzerland, ya, di Eropah, di mana kita lihat setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, ya, telah wujud usaha antara kerajaan-kerajaan Eropah untuk memupuk dan membimbing rasa kesamaan antara masyarakat Eropah, dan wujudlah satu generasi baru yang menganggap diri mereka orang Eropah, ya. Tapi kalau di Asia Tenggara, kita masih mendahulukan identiti nasional kita, ya. Ini tak bermakna bahawa kita patut lupakan identiti nasional. Memang identiti nasional itu penting, tapi selain daripada itu, kita juga merupakan masyarakat Asia Tenggara. Suka tak suka, kita sink or swim together, ya. Kalau satu negara Asia Tenggara tumbang, kita semua akan tumbang sekali. Jadi we are in the same boat. Nah, ini yang kita perlu sedar di kalangan masyarakat kita. Jadi saya merasakan diri saya ini sebagai seorang yang sangat committed, ya, kepada konsep ASEAN dan matlamat ASEAN. Tapi apa yang mengecewakan bagi saya adalah saya telah hadiri begitu banyak konferens ASEAN, seminar dan workshop dan lagi, tetapi seperti yang disebut tadi kan, banyak retorik yang manis, ya, dan memanglah tiap kali ada perjumpaan ASEAN ada peluang untuk pakai baju batik bersama, pakai sarung bersama dan lain-lain lagi, makan sate bersama. Tapi kalau identiti ASEAN itu setakat itu aja, ya, makanan dan pakaian, saya rasa dia tak akan memberikan kita satu fahaman tentang nasib kita sebagai manusia yang hidup di rantau yang sama, ya. Mentang-mentang kita hidup berjiran tak semestinya bermakna bahawa kita kenal jiran kita, ya. Sama kat rumah pun tak bermakna bahawa saya kenal jiran saya, ya. Jadi kita selalu menganggap diri kita masyarakat ASEAN. Tapi cuba tanya, ya, sesiapa pun di Malaysia ke Singapura ke Indonesia tentang sejarah dan budaya atau siapa pemimpin negara di jiran. Ramai antara kita tak tahu, ya. Jadi kita terperangkap dalam geografi kita. Kita rasa bahawa mentang-mentanglah kita hidup berjiran dari secara fizikal, itu tak bermakna bahawa kita faham apa-apa pun tentang jiran kita. Kita tak kenal jiran kita. Nah, selagi itu tak berlaku, saya rasa tak akan wujud sepakatan, ya, antara negara-negara dan kerajaan-kerajaan ASEAN untuk menganggap cabaran ini sebagai satu cabaran yang perlu dihadapi bersama. We lack collective action. Kenapa? Kerana kita tak ada collectivity itu tak wujud. Ia wujud hanya pada tahap simbolik di kertas, tetapi ia tidak menjadi sebahagian daripada identiti harian hidup kita. Okey, Prof. Itu yang kita melihat sebab
banyak perkara kita ingin bincang dan juga di Davos ini kalau kita melihat seperti yang Prof sebutkan, saya suka sekali kesepaduan itu kita lihat di puncak gunung Davos ini. Di Eropah membawakan isu-isu dunia dan sebagainya, tapi Asia itu perwakilannya hanya mungkin memberikan pandangan dari sudut negara mereka sendiri dan sebagainya. Bagaimana untuk melihat perwakilan itu sebagai Asia datang ke Davos ini, itu juga yang kita mahu lihat lebih banyak lagi. Terima kasih Prof kerana bersama dengan agenda awani pada waktu ini. Itu saja yang boleh kita bincangkan dan juga sudah pasti ada banyak sebenarnya bincang, tak cukup lah setengah jam. Kita cari masa 3 hari nanti. 3 hari. InsyaAllah kita cari masa lain untuk bincang dengan Prof. Terima kasih. Sekian saja agenda awani untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.